Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-puan yang saya kasihi sekalian, bertemunya kita pada kali ini dalam video pembentangan kertas kerja daripada kami kumpulan 7 bagi subjek Filosofi and Current Issue kod CTU 552, dan video ini disediakan khas untuk pengajar kami iaitu Ustazah Nurul Hasanah binti Tamili. Di dalam pembentangan kertas kerja ini, kami akan membincangkan tentang satu topik yang mungkin jarang sekali didengari dalam masyarakat pada hari ini. Namun sebelum kita bergerak ke topik seterusnya, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan yang bersama-sama dengan saya menyiapkan kertas kerja ini. Dalam menyiapkan kertas kerja ini, kami amat bersyukur kehadrat Ilahi kerana telah diberi kekuatan dan dipermudahkan walau terdapat pelbagai halangan dan rintangan yang terpaksa kami hadapi bersama-sama. Saya, Nuruliana binti Mana, dan juga ahli kumpulan saya, Masrina binti Abdul Halim serta Syamim Syahiran binti Abdul Mana. Topik yang kita akan bincangkan pada kali ini dalam pembentangan kertas kerja kumpulan kami adalah berkaitan dengan isu riba. Yang mana kita tahu, riba pada hari ini bukanlah sesuatu yang asing lagi dan sudah makin sebati dalam masyarakat kita pada hari ini. Apabila saya menyebut tentang riba, apakah perkara yang tuan dan puan boleh kaitkan dengan keadaan di sekeliling tuan dan puan pada hari ini? Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya untuk menerangkan beberapa objektif kajian yang kami senaraikan untuk kertas kerja kami pada kali ini. Yang pertama, kami ingin mengenal pasti apakah punca-punca riba yang terjadi dalam masyarakat kita pada kali ini. Di dalam kajian ini, kami mendapati pelbagai punca dan juga pelbagai pihak yang menyumbang kepada pengamalan riba yang semakin berleluasa. Yang kedua, kami ingin meneliti apakah jenis-jenis riba yang terdapat di dalam syariat Islam, yang mana kita ketahui ianya telah sekian lama diwujudkan di dalam ajaran agama Islam. Menerusi kajian ringkas yang telah kami lakukan, kami mendapati masyarakat kita pada hari ini tidak berapa jelas tentang jenis-jenis riba yang terdapat di dalam syariat Islam. Yang ketiga, kami ingin menerangkan apakah kesan amalan riba ini sendiri, yang mana kesan ini boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada individu, masyarakat, ekonomi dan juga negara. Yang keempat, kami juga membincangkan tentang beberapa langkah pencegahan riba itu sendiri yang juga melibatkan pelbagai pihak. Yang kelima, kami juga ada membincangkan bagaimana penyelesaian wang riba yang telah diperolehi oleh sesetengah individu dan juga cara yang terbaik bagi mengatasi amalan riba ini. Apakah sebenarnya itu riba? Kami telah menyediakan maksud riba daripada 3 aspek. Yang pertama, dari segi bahasa, yang bermaksud bertambah atau kenaikan. Yang kedua, dari segi istilah, ianya adalah tambahan yang diperoleh dari sesuatu urus niaga tanpa mengira bentuk, tempoh atau nilai sesuatu barangan. Manakala dari segi syarat pula, ianya satu perjanjian atau kontrak semasa pertukaran barangan ribawi. Apakah itu barangan ribawi? Barangan ribawi ini termasuklah mata wang, perak, emas dan juga makanan asasi seperti beras, gandum, tamar dan juga garam. Untuk pengetahuan kita bersama, amalan riba ini sebenarnya telah pun wujud daripada zaman jahiliah lagi.
Yang mana amalan riba ini telah dilarang amat keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditulis dalam kitab Taurat. Namun, kaum jahiliah yang kita kenali dengan kelicikannya telah memutarbalikkan dan mengamalkan amalan riba ini dengan meluas. Riba terdapat dua pecahan besar iaitu al-buyu' dan juga ad-duyun. Di mana di bawah al-buyu' itu terdapat lagi dua pecahan kecil dan ad-duyun itu sendiri pun terdapat dua pecahan kecil. Apakah sebenarnya al-buyu' dan ad-duyun? Apakah perbezaan di antara dua pecahan ini? Kita akan mendalami di dalam pembentangan yang seterusnya. Kita bergerak kepada pecahan yang terdapat di bawah riba, yang mana al-buyu' ini berlaku apabila ianya melibatkan urus niaga ataupun pertukaran barangan ribawi. Di mana barangan ribawi ini telah saya sebutkan tadi. Barangan ribawi termasuklah mata wang, emas, perak dan juga makanan asasi seperti beras, gandum, tamar dan juga garam. Di bawah al-buyu' ini terdapat dua pecahan kecil iaitu an-nasa' dan juga al-fad. Di mana an-nasa' ini berlaku jika terdapat kelewatan ataupun penangguhan dalam bayaran barangan ribawi. Contoh di sini, si A telah membeli 1 kilo emas dengan harga RM15,000 Malaysia. Bayaran itu telah dilakukan pada hari ini, namun begitu emas tersebut hanya boleh diperolehi setelah hampir seminggu dan itu adalah contoh bagi riba an-nasa'. Manakala al-fad pula berlaku apabila terdapat perbezaan nilai dalam penukaran dua barangan ribawi yang sama. Contoh bagi situasi ini, saya mempunyai duit shilling yang bernilai RM100 Malaysia dan saya ingin menukarkan duit tersebut kepada duit kertas. Namun begitu, duit shilling yang berharga RM100 Malaysia tadi hanya ditukarkan kepada duit kertas dengan nilaian RM90 dan itu adalah salah satu contoh bagi riba al-fad. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang pecahan kedua di dalam riba, iaitu ad-duyun. Ad-duyun ini melibatkan hutang dan juga pinjaman. Di bawah ad-duyun terdapat dua lagi pecahan kecil iaitu al-qard dan juga al-jahiliyah. Apakah itu al-qard dan apa itu al-jahiliyah? Al-qard ini merupakan faedah daripada pinjaman yang telah ditetapkan dalam kontrak ataupun perjanjian. Contohnya, si A telah pergi ke bank untuk membuat pinjaman sebanyak RM5,000. Dinyatakan dalam kontrak tersebut bahawasanya si A perlulah membayar kepada bank sebanyak RM5,500 dan 500 itu sebenarnya di bawah riba al-qard. Manakala al-jahiliyah pula adalah faedah ataupun tambahan yang diperoleh akibat kelewatan ataupun penangguhan bayaran hutang. Contohnya, si A telah pun berjanji dengan si B untuk membuat pembayaran hutangnya sebanyak RM1,000 dalam masa sebulan. Namun begitu, si A tidak mampu membayar RM1,000 itu dalam masa sebulan dan meminta si B untuk menangguhkan pembayarannya kepada 3 bulan. Dan itu termasuk dalam bawah al-jahiliyah. Apakah hukum riba? Seperti yang kita tahu, riba jatuh kepada haram kerana ianya tergolong dalam 7 jenis dosa besar. Seperti yang telah diriwayatkan dalam satu hadis di mana, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Al-Baqarah 279. Baiklah, mari kita ke isu seterusnya. Apakah faktor-faktor mempengaruhi berlakunya riba? Seperti yang kita tahu, riba ini amat berleluasa di dalam kehidupan seharian kita. Mari kita bincangkan. Okey, adakah ianya disebabkan tindakan undang-undang negara kita yang kurang tegas? Ataukah ianya disebabkan oleh kurang pendidikan agama dan pendidikan awal kepada semua individu?
Malahan, zakat juga dijadikan sebagai satu pilihan dan bukan keutamaan. Sistem perbankan negara kita dipengaruhi oleh ekonomi barat. Malahan juga, seperti yang kita sedia tahu, keuntungan riba ini sangat berlipat ganda dan prosesnya sangat mudah. Okey, baiklah. Mari kita ke isu seterusnya, iaitu apakah kesan-kesan riba? Seperti yang kita tahu, kesan riba ini boleh dibagi kepada 4, iaitu kepada individu, kepada masyarakat, kepada pemiutang dan juga kepada penghutang. Seperti yang kita sedia tahu, impak riba ini sangat besar kepada ekonomi negara dan juga masyarakat. Baiklah, mari kita bincangkan. Apakah kesan kepada individu? Seperti yang kita sedia tahu, individu ini akan mula merasa tamak dan juga mula untuk malas bekerja kerana mereka mempunyai jalan pintas untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan. Dan apakah kesan kepada masyarakat? Ekonomi negara akan mula merosot, masyarakat akan juga berpecah belah dan ianya akan meninggikan kadar pengangguran di kalangan masyarakat. Dan apakah kesan kepada pemiutang? Pemiutang akan mula merasa tamak di mana mereka mengenakan interes yang sangat tinggi kepada penghutang dan mereka mendapatkan keuntungan sangat banyak. Dan apakah kesan kepada penghutang? Penghutang akan mula merasa kesal kerana dikenakan interes yang tinggi daripada kadar pinjaman yang mereka pinjam. Dan ini akan menyebabkan penghutang untuk melarikan diri daripada membayar balik pinjaman yang telah mereka lakukan. Baiklah, mari kita ke isu seterusnya. Apakah sebab-sebab riba diharamkan dan kenapa riba diharamkan? Salah satu caranya, cara perniagaan yang haram telah dihalalkan di mana pemiutang telah memberikan interes yang sangat tinggi kepada penghutang di mana sehingga penghutang tidak mampu untuk membayar segala pinjaman yang telah dipinjamkan dan ini juga boleh membuatkan penghutang itu diisytiharkan muflis atau bankrupt. Malahan disebabkan oleh undang-undang negara kita yang kurang tegas telah membuatkan riba ini tidak dapat dibendung dan telah diamalkan secara berleluasa di kalangan masyarakat kita. Dan juga seperti telah disebut di dalam syariat terdahulu di mana riba adalah haram. Seperti telah ditulis di dalam satu hadis di mana Rasulullah mengutuk sesiapa melakukan urusan riba. Baiklah, seperti yang kita sudah bincangkan, apakah kesan-kesan riba dan juga apakah sebab-sebab riba diharamkan. Ini adalah hikmah di mana kenapa riba diharamkan. Salah satunya ianya adalah untuk menjaga nilai-nilai murni di dalam setiap individu dan ianya juga menjaga kebajikan sesama insan. Manakala ianya memperbaiki jiwa masyarakat dan juga untuk mengelakkan rasa malas individu untuk bekerja. Bagi menjayakan kertas kerja berkumpulan yang diberikan kepada kumpulan kami, satu kajian ringkas telah dijalankan. Kajian ringkas ini adalah untuk menilai pengetahuan asas individu mengenai riba dan penglibatan riba secara langsung dalam kehidupan harian mereka. Kajian ini dilakukan menggunakan platform Google Form. Hasil dari kajian ini didapati beberapa pencanggahan jawapan dari responden yang berbeza pendapat serta pandangan. Mari kita lihat maklum balas kajian yang telah diringkaskan dalam bentuk peratusan bagi setiap soalan. Ini adalah hasil daripada 81 responden yang mengambil bahagian. Soalan pertama, adakah anda tahu tentang kewujudan riba dalam kehidupan harian masa kini? Terdapat 93.8% responden mengetahui tentang perkara ini, manakala 6.2% daripada responden tidak pasti akan penglibatan riba dalam kehidupan harian mereka. Ini bermakna terdapat segelintir individu dalam masyarakat masih tidak menyedari akan kewujudan riba. Seterusnya, responden ditanya mengenai kesan riba yang berkait dengan urus niaga dan barangan ribawi. Apakah itu ribawi? Ribawi termasuk mata wang, emas,
perak, makanan asasi seperti gandum, beras dan kurma. Hasil kajian menunjukkan 61.7% responden telah didedahkan dengan hal ini. Sebanyak 24.7% responden yang tidak pernah didedahkan dengan kesan riba tersendiri. Selebihnya, 13.6% responden tidak pasti mengenai hal ini. Soalan ketiga dalam kajian kami adalah, tahukah anda insurans konvensional juga dikategorikan dalam riba? Pada masa kini, kebanyakan individu sangat menitik beratkan tentang insurans nyawa atau perubatan dalam kehidupan harian. Namun begitu, masih ramai yang tidak dapat membezakan apa itu insurans konvensional dan takaful. Hasil kajian ini menunjukkan 43.2% responden mengetahui riba dalam insurans konvensional. Manakala 38.3% dari responden tidak pasti dan 18.5% responden tidak mengetahui sama sekali tentang hal ini. Soalan seterusnya berkaitan dengan penglibatan responden dengan sistem perbankan seperti pinjaman perumahan, pinjaman peribadi, pinjaman kereta dan lain-lain pinjaman dalam sistem perbankan yang membawa kadar faedah yang berbeza-beza. Hanya 7.4% responden yang tidak terlibat dengan sebarang pinjaman, manakala 92.6% lagi menunjukkan penglibatan responden dalam pinjaman dari perbankan di Malaysia. Lanjutan soalan kajian kami adalah, riba boleh membawa kepada kemelesetan ekonomi serta kadar kemiskinan negara. Bersangkutan dengan hal ini, soalan ini mengkaji pendapat responden tentang kesan daripada riba yang boleh membawa kepada kemiskinan dan kemelesetan ekonomi. 75 orang responden bersamaan 92.6% bersetuju dengan penyataan ini, manakala 7.4% responden bersamaan 6 orang tidak bersetuju dengan penyataan ini. Akhir sekali, soalan kajian kami menegaskan, adakah riba dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kesemua responden bersetuju dengan kesan riba ini. Jelaslah masih ada pengetahuan asas umat Islam tentang riba. Secara tuntasnya, kebanyakan individu dalam masyarakat kita telah mengetahui hukum riba, tetapi kurang diaplikasikan dalam kehidupan. Akibat tiada sokongan dari pelbagai pihak dalam membanteras riba dan kurangnya pendedahan yang lebih terperinci mengenai riba dan jalan kepada riba. Baiklah, mari kita ke isu seterusnya, iaitu apakah cara-cara untuk mengatasi riba. Salah satu yang boleh kita lakukan adalah kita boleh cuba untuk mendapatkan kesepakatan dan sokongan dari pelbagai pihak. Kita haruslah menggubal semula akta dan diikuti dengan undang-undang yang ketat. Manakala kita harus meneliti semula perbankan dan ekonomi yang mengamalkan sistem riba secara berleluasa. Dan akhir sekali, kita haruslah memberikan pendedahan riba secara progresif dan tekankan riba dalam pendidikan awal di kalangan masyarakat dan individu. Baiklah, mari kita bincangkan cara-cara untuk menyelesaikan wang riba. Apakah yang boleh kita lakukan? Mari kita bincangkan. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Seperti yang kita tahu, membelanjakan harta pada kebaikan, insya-Allah kita akan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya akan menjadikan hidup kita lebih tenang. Kesimpulannya, saya menegaskan, riba boleh wujud dalam banyak keadaan dan situasi dan kita sendiri
boleh terjerumus dengan amalan dosa besar ini jika kita tidak berhati-hati dan kurang ilmu tentangnya. Pendek kata, untung yang diperolehi di dunia tiada guna, segalanya seksa yang amat pedih menanti di alam barzakh dan di akhirat yang kekal abadi. Sebagai penghias bicara akhir, saya berharap perkongsian kali ini dapat menyedarkan kita semua tentang riba dan membantu untuk menjauhkan kita daripada riba. Semoga kita semua mendapat manfaat bersama dan ilmu yang diperolehi hendaklah disebarkan dan dikongsikan. Sebagaimana pesanan Rasulullah SAW, kongsilah walaupun sepotong ayat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.